Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Ana ni dah masuk kali kelima jadi jadi moderator untuk perbincangan yang kita dah bincang lah. Kita wacana-wacana, dia bukan berat dan tak ringan, dia separa berat separa ringan. Kita tak ringan sangat, berat sangat pun tak. Kita ambil tengah perbincangan kita dalam perbincangan kita lepas, kita bincang tentang wanita menjadi pemimpin, dan pada petang ni insya-Allah kita ada satu tajuk. Tajuk yang kita nak bincang ni lah, kenapa umat Islam dahulu dikagumi. Kenapa dulu dikagumi? Timbul juga satu persoalan, apakah umat Islam pada hari ini tidak dikagumi ataupun lebih dikagumi atau bagaimana? Jadi wacana kita ni, kita berbincang bersama dengan dua tokoh yang tak asing dalam perbincangan kita pada setiap minggu, iaitu Profesor Dr. Mahmud Zuhdi dan juga Dr. Kamil Majid. Apa khabar Profesor Mahmud Zuhdi? Apa khabar? Alhamdulillah. Nampak ke saya tu? Nampak insya-Allah. Dr. Kamil, apa khabar? Baik, alhamdulillah, baik. Okey, nampaknya perbincangan kita ni nak cerita tentang umat dululah. Bila sebut umat dulu ni, mungkin kita boleh tengok macam mana dinasti Abbasiyah dulu, ada Baitul Hikmah dia. Kalau kita tengok mungkin sebelum tu lagi dalam dinasti Umayyah dulu, macam mana perkembangan ilmu dia, macam mana pembentukan material yang dikemukakan oleh ulama-ulama dulu. Dari segi tajuk ni, apa pandangan Dr. Mahmud Zuhdi? Sila Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya rasa tajuk ni dia bukan saja boleh jadi tajuk satu forum ni, tajuk satu program. Oh, besar. Dia tajuk besar. Jadi bukanlah saya nak cadang begitu, tapi maknanya kita skop perbincangan luas. Jadi tentang tajuk ini maknanya kita nak membicarakan tentang bagaimana kita begitu gemilang dalam sejarah tetapi begitu kerdil dalam realiti. Satu daripada sebabnya kerana kita tidak dipandang mulia oleh orang yang ataupun orang ramai, dan bagaimana kita nak balik semula menjadi mulia. Itu saya rasa skop perbincangan kita. Menarik. Okey, Dr. Kamil, macam mana Dr. Kamil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya rasa tajuk ni memang baguslah kita bincang. Tapi ana lebih melihat apa ni secara mikronya. Sebab zaman dulu tu dia banyak model. Model Nabi, model sahabat, model tabi'in itu 2-3 generasi tu kita tengok memang penuh dengan isai-isai yang gemilang lah. Dari segi akhlak, cara hidup dan sebagainya. Saya mau kagum kau lah. Ya. Tapi selepas makin lama tu dia makin ilmu makin terperinci, tapi dia menjadi teori-teori yang tak lagi diamalkan, dan perbalahan banyak, perebutan kuasa dalam politik, kemudian berlakunya penguasa yang zalim. Jadi akhirnya dia makin haru biru masyarakat Islam. Sehingga orang tak pandai elok. Akhirnya macam disebutlah. Akhirnya seperti buih. Dia menjadi seperti hidangan yang musuh suka. Dan itu tengok sekali memanglah. Kita Islam sekali macam dulang makanan yang dibantai oleh musuh di mana-mana sajalah. Ya. Kalau nak balik semula tu macam Nabi sebutlah. Balik seperti awal dulu. Mempamerkan akhlaknya, syariatnya, akidahnya. Dia pergi ke situ juga. Cuma barangkali dah bentuk yang lebih teratur, tersusun dan sebagainya. Allah. Ya. Dr. Mahmud. Sebenarnya masalah apa masalah sebenar yang menyebabkan dulu tu jauh boleh pergi, tapi kita sekarang ni macam slow? Ataupun macam mana pandangan doktor? Masalah sebenarnya apa kat mana? Ada banyak faktor. Mungkin hari ini saya akan cakap tentang 3 faktor saja.
Okey. Tapi mula-mula tu kalau sempatlah, mula-mula ni saya nak tekan faktor pertama, kalau sudah situ pun okey lah. Okey. Orang dulu melihat kepada isi. Kita sekarang melihat kepada format. Okey. Jadi sekarang ni, apabila orang melihat kepada isi, kepada objektif, maka dia akan sentiasa mencari sesuatu yang baru, akan mencari kemajuan. Ya. Macam orang kata, dia kata manhumani la yashba'ani, talibu ilmin wa talibu ma. Jadi dia tidak akan kenyang-kenyang. Sebab Islam itu adalah satu lebih besar daripada lautan yang besar. Ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang betul-betul isi dalam lautan itu, kita akan cari tak puas. Ya. Macam orang pergi menangkap ikan tempat ikan yang banyak. Ya. Tetapi kalau kita banyak melihat kepada format atau bentuk sesuatu, maka sebab itu kita berkelahi sama sendiri. Okey. Jadi untuk mengatasi benda ni, kita memperkenalkan konsep maqasidi dan menjauhkan diri daripada benda-benda macam syakli dan sebagainya. Ya. Tetapi malangnya bila kita cerita tentang maqasidi pun kita tak masuk isi juga. Oh, gitu pula. Gitu pula jadilah ni. Saya ambil benda satu kan. Bila seorang Arabi, Badui, tanya Nabi, ya Rasulullah, inni uridu an aslam. Jadi Nabi kata, okeylah, masuk Islam. Islam, nak masuk enggak? Tapi dia kata masalahnya, saya tak kenal Tuhan. Kemudian, bila dia kata lagu tu, Nabi kata, ya, aku tak kenal Tuhan. Kamu datang dari mana? Dari belah hulu. Berapa kali saya ulang benda ni. Apa kamu tengok masa kamu datang, ada tai unta. Apa kamu fikir tentang tai unta? Ada unta. Ini isi yang sangat padat. Kemudian ada satu riwayat yang lain, ada seorang wanita, Nabi kata boleh masuk syurga kerana hanya memberi minum kepada anjing yang lapar. Betul. Kemudian kalau kita melihat kepada isinya, bagaimana setiap khidmat itu akan ada mithqala dzarratin khairan yara. Maknanya begitu dari segi isinya. Tapi kalau kita doa asyik bagaimana Tuhan yang kamu kenal itu wujud kau kidam kau iradah. Jadi itu yang kita kelahi itu. Ada satu ucapan atau ceramah yang saya dengar daripada orang yang kita hormati daripada Selatan Thai yang cerita. Dia cerita, dia kata kalau kita tak buat macam ni, kalau kita zikir, kalau kita bismillah, kalau kita apa semua sekali, kita akan selamat sekian-sekian. Saya ambil contoh bismillah saja. Apabila kita kata bismillah, bismillahirrahmanirrahim nak makan, itu maknanya setiap benda yang haram kita tak akan makan. Itu dari segi isinya. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, mana kita menolak segala kuasa yang lain. Jadi oleh kerana itu orang Islam dulu-dulu ni, bila dia melihat menggarap sesuatu yang seperti itu, dia menjadi kuat dan dia boleh menukar budaya hidup dia dalam sekelip mata. Tetapi sekarang ni kita meniti atas buih. Kita melihat dari segi format, dari segi apa, isinya kita tidak tahu ke mana-mana. Jadi mungkin kalau nak pergi jauh pun takut panjang sangatlah. Sekat tu dah dulu Ustaz. Ada lagi dua faktor. Ni pun tak habis nak ulah ni. Kita tengok ni dulu. Lepas ni kalau boleh lagi kita pergi pula lagi dua faktor. Ya. Okey, Dr. Kamil. Tadi Dr. ada sebut lah, dia kata masalah kalau nak kembali kepada balik cara dulu mungkin susah lah. Dia ada satu terma tau, hak Nabi SAW sebut, mujaddid. Nabi sebut mujaddid, tiap-tiap 100 tahun tu ada seorang mujaddid.
Dr. asal lagu mana? Apakah konsep mujadid ni? Satu benda yang perlu dikembangkan untuk kita kembali kepada kekaguman umat terhadap Islam atau bagaimana? Sila Doktor. Pertama sekali, anda tengok ada tajdid tu pembaharuan. Ya, tajdid pembaharuan ni bukan kita nak buat benda baru. Ya. Tapi kalau secara fizikal ya, kita ada bangunan antik lah. Macam bangunan Sultan Al-Sama atau masjid-masjid. Dia ada lusuh dah. Jadi kita tajdid tu kita perbaharui semula biar timur balik rupa dia asal tu. Tidak buat hak baru ni. Dia buat hak baru tapi dengan pendekatan yang sesuai barulah. Lah. Ya. Cat dia baru, hak segala raka, hak tak molek dia molek kan. Begitu dengan benda-benda maknawi. Saya nak ambil contoh benda mudah lah. Bagaimana kita nak balik benda tu. Kita nak ambil model tadi. Model Nabi ni dia praktikal 100%. Ya. Ustaz Waji nampak macam mana? Dia kata Nabi tu terlalu pemurah. Terutama di bulan Ramadan. Macam angin berlalu. Sehingga kita gambar lagu mana murah dia tu. Bila cerita berani pula. Dia baru nak amal orang jahat. Tengok Nabi balik dah. Maknanya kita sekarang ni banyak berteori, banyak buku kitab, banyak baca hadis. Tapi ulama-ulama dulu dan juga Nabi, para sahabat ni, dia praktikal terus. Jadi Nabi tu saya kena ambil, saya tengok hujung kita Ar-Rahiqul Maktum. Safiyuddin Al-Mubarak Puri tu. Ya, ulama India tu. 2, 3, 4 halaman akhir tu. Dia sebut satu-satu tu. Kita baca tu memanglah kalau buat macam tu, betul lah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan rahmat kepada manusia saja, bukan rahmat kepada orang Islam saja, rahmat kepada Allah semua sekali. Termasuk pokok dan sebagainya. Jadi nak tunjuk berani pun Nabi, nak tunjuk pemurah pun Nabi. Tapi jangan saya sama, cukup pemalu. Lebih malu daripada anak dara lagi. Jadi maknanya nak tengok adil pun dia juga. Nak tengok apa ni sifat ifah. Sifat bersih. Tidak buat maksiat pun dia juga. Bahasa sedap. Cakap terus terang. Fasih lidah. Jadi segala kebaikan tu zahir, batin, rohani, perangnya dia diikuti sahabat-sahabat. Kita tak nak gambarkanlah. Maksudnya kata 1/3 harta aku bagi. Umar kata 1/2 aku bagi. Orang kata pemurah dia tu. Dengan ditanya, pas tinggal apa kamu? Allah dan Rasul. Kita lah ni. Nak bagi 5 riyal, 10 riyal pun mikir panjang. Dia kata, jadi mereka ni maknanya tawakal dia, rohani dia, zuhud dia. Tu tak nak cerita. Dan kita macam kata macam cerita dongeng. Saya tidak dongeng. Kita yang benar-benar berlaku. Dengan tawaduk dia, dengan tak ada sikap takabur kita sekarang ni. Ada kuasa sikit, ada duit sikit, ada pelajaran sikit, ada ijazah sikit. Nampak lalu. Gaduh je. Debel. Tapi orang ni betul lah. Saya kata, semakin kamu tunduk, Allah Ta'ala semakin angkat kamu. Tapi semakin kamu angkat dirimu, maka Allah Ta'ala jatuh. Inilah dia kita bertemu dengan realiti konflik tak habis-habis, polemik tak habis-habis. Akhirnya kosong. Jadi dia tajdid itu, Dr. Kamil, agak-agak boleh tak kita nak kata dia adalah sesuatu benda yang perlu diamalkan oleh semua, ataupun dia adalah satu sistem yang perlu, ataupun satu konsep yang perlu dibawa, ataupun dia adalah melibatkan kepada satu tokoh yang perlu membawa pemikiran. Agak-agak mana satu kita nak letak tajdid ni? Kalau saya baca Qardawi, dia kata man tu mungkin atas seorang atau mungkin atas jamaah, mungkin ada satu kumpulan. Sebab itu kata tajdid tu, kalau baca Abdul Mutta'in As-Sa'idi tu, betul. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tu tajdid dah. Kemudian mari Umar Abdul Aziz apa semua tu tajdid dah. Mari imam-imam mazhab tu tajdid dah. Mari ulama-ulama besar, Ghazali, Ibnu Taimiyah, sampai kepada Sayuti dan sebagainya, tajdid dah. Yang mutakhir sekali mari Jamal Ja'fari, Abdul Rasid Ridha,
mari tokoh-tokoh Ikhwan, mari Jamaah Islami Pakistan, memang di alam Melayu pun. Mana tajdid tu apa saya nak baharukan Islam dalam bentuk wajah yang realistik, sesuai dengan zaman, sesuai dengan tempat. Jadi masalah sekarang ni kadang-kadang kita tak realistik. Hidup abad 21, baca kita abad 14, pas nak balik pada abad 14 ni jadi masalah. Kita balik pada realiti wakil. Jadi fiqhun nas, fiqhul wakil, fiqhul tandik. Jadi kena tengok 2-3 perkara. Ya, atau dekat sangat Allah. Daripada Tuhan, manusia, ahli sekitar. Bagaimana mengadun semua tu, baru jadi Islam. Sekarang ni masih bangga dengan Bahasa, masih bangga dengan ingat hadis, masih bangga dengan hafal Quran. Tapi isi tak tahu mana. Tak tahu mana. Jadi maksudnya doktor nak kata dia pada konsep, lepas tu konsep tu diamalkan oleh yang dibawa oleh ulama, oleh umat, oleh masyarakat. Yang tu yang dikatakan sebagai tajdid. Betul tak? Ya. Okey, Dr. Mahmud Zuhdi. Tadi doktor ada sebut tentang isi. Lepas tu kita tengok disebabkan faktor ulama orang dulu nak pada isi, akhir sekali dia boleh kembangkan ilmu. Makin tak kenyal lah. Dia nak lagi. Tapi kita ni lebih pada format. Jadi bila dapat tu rasa cukup dah lah. Padahal isi tak capai lagi kadang-kadang tak? Ya. Kalau kita tengok dalam perdebatan ulama dulu lah. Macam contohlah, Ana baca dengar syarahan daripada Dr. Ahmad Raisudi masa dia mari Kuala Lumpur baru ni. Masa dia mari UIA baru ni. Dia kata Ana jadi kagum lah, dia sebut satu perkara. Dia kata permulaan wacana ilmu material itu, madiah itu bermula daripada wacana ilmu kalam. Contoh dia sebut, bila kita sebut ilmu kalam, dia bincang pasal Allah Ta'ala. Keluar tajuk jirib, jisim. Di situ tu berkembang banyak ilmu. Antaranya kimia, antaranya sains dan sebagainya. Doktor rasa apa kelebihan yang ada pada ulama dulu? Dia boleh kembangkan wacana ilmu kalam itu sampai pergi pada tajuk material tau, pada sains, kimia dan sebagainya. Tapi bila orang hari ni bincang ilmu kalam, dia tu jadi lagu tu. Jadi balah kapi-kapi pula sama dia. Apa komen doktor? Dia macam ni. Boleh gurau sikit tak? Boleh. Boleh, tak ada apa. Dia pasal duk kata dia tu mujadid tu bukan mujadid, mujadid. 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 Jadi masalah begitulah. Masalah macam inilah. Apabila kita melihat kepada isi, sebenarnya orang-orang yang hebat itu melihat kepada isi. Atau sebaliknya, orang yang melihat kepada isi itu dia jadi hebat. Okey. Katalah ambil bab aurat saja. Kalau ambil bab aurat saja, saya pakai untuk tutup aurat. Maka tak ada lah masalah nak bubuh ropo, nak bubuh gapo, nak apa semua sekali. Ini nak janggut-janggut tak ada lah. Ya. Jadi cuba tengok bab berpakaian saja. Berapa masa kita jimat, berapa duit kita jimat kerana kita hanya melihat kepada objektif sahaja. Ya. Tapi kalau kita tengok pada format, sudah. Macam kita pergi makan di kedai tinggu. Orang tengok pada format, pergi makan di kedai restoran besar-besar. Ya. Dari segi objektifnya nak kenyal je. Ya, betul. Nak kenyal, nak sedap. Kenyal dan sedap tu benar-benar relatif. Betul. Jadi kalau macam orang katalah, perut manusia tu sepuluh belon. Kalau dia makan banyak selalu, dia jadi besar. Ya. Sikit-sikit dia kenyang juga, jadi kecil. Jadi orang kita tidak sangat berpegang pada objektif tu. Dia bila nak sedap tu, dia makan untuk sedap. Bukan makan untuk kenyang. Asal fungsi makan tu untuk kenyang. Saya kadang-kadang saya pun mikir, pasal apa Tuhan tidak jadikan manusia ni tak payah makan? Boleh hidup gitu ya? Serabut sebenarnya. Serabut. Untuk hari nak makan. Pagi tak dia makan dah. Malam ni nak makan apa pula? Petang tadi dia minum ada apa semua sekali. Tak boleh ke buat macam tu? Budak-budak jawab. Dia kata dia ada objektif tertentu lah tu. Di samping nak kenyang tu, nak sedap, nak apa semua sekali. Maknanya secara objektifnya kita kena imbang. Ada? Jadi inilah masalahnya.
Jadi oleh kerana itu, katakanlah kita dalam keluarga. Ya. Islam ni Ustaz. Ya. Bukan saja cerita alam malakut bahawa Islam. Nah, Ya. dalam keluarga. Cikgu saya dulu, nama Cikgu Saleh Hakim. Masa belajar dalam Puri. Dia kata dia bawa balik kereta Volkswagen. Bini dia marah seminggu. Oh. Oh. Asal huduh. Apa beli kata kura ni? Kita kura, okey. Sedangkan beli kata kura, kau beli kata Fiat, kau nak naik je. Keluarga kita bukan besar sangat dah. Ya. Cukup, tetapi dia nak tengok pada format tu. Ada orang bercerai kerana kelahir nak beli kereta putih ke nak beli kereta merah. Padahalnya Nissan semua je. Bini nak beli hak merah, dia nak tok lelaki nak beli hak putih, bercerai tangga habis. Kerana mana bangsa kita pun macam tu. Orang dulu dia tak kira lah kereta tu putih ke, kereta tu merah ke, kereta kura ke, kereta ikan kalur ke, apa semua sekali. Asalkan objektif itu tercapai. Ya. Dan objektif ini sebenarnya dia tidak ada hujung. Macam saya katakan tadi. Ya. Makin pergi, makin berkembang, makin pergi, makin berkembang. Sehingga Islam yang asalnya lahir dalam masyarakat jahiliyah. Ya. Dia boleh convert masyarakat jahiliyah tu jadi masyarakat pengasas tamadun. Tu hebat tu tau. Objektif tu lah. Ya, betul. Dari mana nak ke mana tu lah. Bila dia boleh mengasaskan tamadun itu, tamadun paling cepat berkembang dan paling luas dia punya cover pada masa itu. Dah. Okey, 2/3 dunia kata sejarah. Ya. Kemudian bila dia naik sampai ke peringkat kemuncak, idza tamma nuqsanu, maka soal-soal objektif tu hilang. Timbullah orang dak berfikir tentang format. Bagaimana bentuknya istana kita ini? Kita ni orang besar-besar, raja-raja, apa tu? Kenalah comel sikit. Bagaimana santapan kita? Ustaz, seminar. Ustaz tahu istilah seminar tu? Seminar tu asalnya lepas makan minum kopi, isap jurak dan orang berjoget-berjoget, itu makna seminar. Asalnya. Kalau kita balik kepada zaman-zaman di mana kerajaan Islam tu dikata dalam garis meninggi dan garis menurun. Katalah kemuncak. Antara kemuncaknya ialah Harun al-Rashid. Lepas Harun tu turun dah. Kemuncak di Harun tu. Jadi oleh kerana berlaku benda-benda yang negatif, yang tidak objektif lah, menurun. Maka orang lain pula bawa naik pula, menurun pula. Begitu. Jadi saya duduk berkenal berdoa masalah kepimpinan tadilah tajdid tadi. Tajdid. Nak setuh sikit kan? Ya. Jadi mujaddid ke mujadid. Kemudian seorang ke ramai. Ya. Saya nak cerita tentang collective leadership. Collective leadership. Sedap ayat ni. Mula-mula collective responsibility. Kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu collective responsibility dah. Maknanya kalau dalam Islam ini, kalau ada seorang mati dalam kampung tu, mati lapar ke mati apa ke, dan kita tidak tahu siapa membunuhnya, maka setiap ahli kampung itu perlu membayar dia. Itu secara kolektif. Jadi kolektif leadership. Nabi seorang yang terima wahyu terus daripada Allah. Dia kata tidak ada orang yang paling banyak sekali bermesyuarat lebih pada Nabi. Betul. Dia tidak diktator, tidak buat keputusan seorang, jadi clear dia. Dia bincang dengan, sebab tu dia ada sahabat, ma'asyirus sahabat. Nah, dia ada itu tu. Jadi inilah benda-benda yang menyebabkan bila orang-orang Islam ni sudah ada kuasa, sudah apa, dia jadi ego, maka
Dia tak nak lagi bermesyuarat dengan orang. Dia buat keputusan sendiri. Orang tegur dia tak dengar. Maka berlakulah keruntuhan tamadun Islam. Jadi oleh kerana itu, bila kalau kita kata nak bangun semula, dari segi syarat objektivism tadi, kita kena, apa nama orang kita, nak balik kepada tukang syarah tadi Ustaz. Dia kata, kalau kita baca Bismillah sekian ataupun kita selamat. Dia, Tok Guru ni, Ustaz ni, dia memikir baca Bismillah. Dia tidak mendukung konsep Bismillah itu. Bila kita baca, kita kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu tu dari segi objektifnya, saya lah yang menjadi saksi. Bukan saya bersaksi, saya bersyahadah. Ada pula saya naik saksi pula. Ingat saksi tu macam kuda, saya naik saksi sama sekali. Jadi benda-benda macam ni lah yang kita perlu balik. Jadi oleh kerana itu, Islam yang kita perlu hayati sekarang, Islam yang sudah ditajdidkan. Ya kata-kata Dr. Kamil tadi. Jadi kita duduk kelahi. Tajdid tu salah ke khalaf, salah ke khalaf. Tu berlaku tu. Itu Syakli juga. Masih Syakli lagi. Tak usah fikir nak salah ke khalaf. Ada Quran dan ada sunnah. Kemudian tafsirlah Quran dan sunnah itu berasaskan kepada realiti awak sendiri. Dan realiti zaman awak, realiti tempat awak. Jadi yang sudah salaf kat salafah. Yang sudah sejarah-sejarah. Jadi untuk kita nak sendiri ni, kita kena objektif. Setiap orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah dan secara objektif, maka dia akan dapat mencapai kejayaan. Ya. Menarik ni. Maksudnya kita bila tengok tajdid ni, kita kena tengok macam mana tatbik terhadap tasyri' itu sesuai dengan zaman, wakil dan sebagainya. Objektif tu, katakanlah, undang-undang Islam nak menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi, carilah penyelesaian yang betul. Saya, biarlah, ini perkembangan baru ni susah, sensitif. Nanti orang kata kita ni tak betul. Jadi contoh. Tapi elok jugalah. Orang duduk bising-bising. Pelarian Myanmar duduk di Rohingya lah. Rohingya. Duduk di Kawi. Oh, nak buat kau ni. Mari orang tua tu, bukan saya sokong orang tua tu. Mari orang tua tu kata, cara penyelesaian dia kan. Ni bukan orang Myanmar, ni orang Islam. Dia pergi ni Thailand, dia pergi Myanmar, lepas tu balik-balik. Dia ni orang Melayu kita. Tengok, cara menyelesaikan masalah. Tidak menyusahkan orang ramai. Satu masa, orang telefon saya. Dia tanyalah, begini, saya ni bedridden, orang tak boleh bangun apa semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soalan dia banyak. Lepas tu saya jawablah satu. Akhirnya dia kata dia mendengung kejap. Bukan nak puji diri ni, nanti marah kat saya pula. Tak boleh lah. Wala tuzaku anfusakum. Dia kata, apa hok Datuk jawab ni? Rupa dengan mufti sekian tu jawab. Allah, saya kata berlaku dengan mufti dah aku. Saya jawab melalui objektif tadilah. Allah. Senang dia kata. Akhir saya terpaksa jawab macam mana? Dia tu mufti istana, saya ni mufti rakyat. Jadi fatwa saya menyenangkan rakyat. Fatwa dia tu menyusahkan rakyat sebab dia nak strict macam tu. Jadi saya rasa itulah antara objektif dengan Syakri tadi. Kepimpinan secara kolektif tu kalau kita serah ke Dr. Kamil dulu, kalau dia ada tinggal sikit-sikit saya bubuh baliklah. Tambah sikit deh. Ni pada penonton, kalau ada siapa nak tanya soalan atau nak memberi pandangan, boleh bagilah dekat ruang komen tu. Dekat sini ni ada satu komen daripada Nur Atirah Masyail Tan. Nak baca tak apa nak pandang kita ni. Dia kata, ni mungkin ana lontar pada Dr. Kamil lah. Dia kata, kenapa umat dahulu dikagumi? Sebabnya jiwa orang dulu, jiwa demo besar. Jiwa besar. Macam mana, Doktor?
Orang dulu jiwa besar. Orang hari ni tidak jiwa besar kan? Kau macam mana Dr. Kamil? Sila. Anak lebih pada jiwa besar tu, setujulah. Tapi kata Hasan Nadawi. Hasan Nadawi. Datuk Muk baca dah buku waktu lain Puri dulu. Madza khasiral alam bin hittatil muslimin. Apa kerugian di dunia dengan kejayaan Islam? Ya. Dia kata Islam ni satu revolusi rohani. Dan bila berlaku revolusi rohani tu, kita boleh tengok daripada orang jahiliyah, yang jahat, yang subur-subur, yang hitam, dia jadi orang lain, jadi putih. Kemudian orang Yasri, Aduk Balah, Aus dan Khazraj, dia macam jadi baik. Kemudian orang Ansar dengan orang Muhajirin tu, jadi satu. Sanggup bagi bini lah. Bagi madam niaga, tak kira lah. Sanggup bagi bini lah. Makna benda-benda ni, bukan benda dia buat-buat. Tapi bagaimana, Abu Hasan Nadawi, Rasulullah tu merubah revolusi rohani. Sehingga Islam ni jadi bersabar, jadi pemaaf, tak kata ke orang, utama ke lain, silaturahim. Betul lah. Kana khuluquhu al-Quran. Benda tu dah ada butir dah ada Quran. Cuma sekarang kita Quran pun tak faham. Baca pun tak ada buk. Begitu dengan ada hadis Nabi yang banyak. Jadi sebab itu kita tengok di sini maknanya Quran tu mendidik hati Quran tu menjadikan majlis-majlis Rasulullah bertambah racak, nafsu makin hilang, orang berjual apa. Siapa kita dengar pelik lah. Tengah makan buah tamak tu kata mari pegang. Tak ada habis lagi sebelah lagi tu. Baru makan sebelah tu capok gitu. Kita nanti kita tanya orang rumah tu. Maknanya banyak tak mana lapis-lapis tu. Jadi nak sapa kepada kemuncak pada hasil baca mazhab Hasan Ala tu. Ataupun beberapa buku lain tu. Dia hanya ulah surah Kahfi ya. Tapi kita surah Kahfi kita ada baca cerita Nabi Musa Nabi Khidir. Nak lalu ni tu, lalu ni. Tapi benda-benda hak simple ya sebenarnya. Islam ni cukup simple. Saya tengok dalam belajar Lepuri juga lagi lah. Baca buku Fatih Yakal. Sebuah buku nama. Hadis Lilwaq. Buku kecil lah. Daripada sejemah dan merah pengasuh. Mana Islam ni mudah. Orang payah-payah kan. Nak buat majlis kahwin, kena SOP lah apa pun tak nak buat dah. Tak lepas dah. Orang besar, orang kecil habis kena kopang. SOP ni lah tak nak selesai dah. Jadi sebab tu kita kena balik kepada saya ingat kita mula rosak ni bila masuk faham-faham kebendaan. Kita gitu orang lain. Sebab saya baca sangat kalau Iqbal lah. Iqbal dia merintih lah orang Islam ni. Cepat sangat. Itu ikut Eropah dari segi rohani Eropah. Lepas Ta'ala tabi'i, kita nak kuasai. Jadi sebab itulah saya sekali nak tekan lah. Benda-benda ni sudah diterokai oleh ahli fikir kita. Tak nak ambil lama pun kita ambil lah. Afghani, Abduh, Malik bin Nabi, Iqbal. Yang baru-baru ni. Mereka dah buka ruang. Kita tinggal lagi nak catik, nak amalkan, nak kembangkan. Ni dah dalam politik berkelahi, dalam politik berebut. Aku lebih, kamu tak lebih. Anak aksar mikamala wa azra farah. Sedangkan dalam Islam ni mengajar Isar. Tengok bagaimana sikap Hasan bin Ali. Bagaimana sikap Husain bin Ali. Padahal mereka ni cucu Nabi. Di segi klaim lah. Dia lah lebih berhak dah. Tapi dia tengok daripada darah orang Islam duk berpecah, duk hancur lagi. Dia jadi sungai dah tak apalah pun nak ambil lah. Jadi kita tak ada nak apa-apa. Dia juga berebut dunia, berebut pangkat, berebut harta, berebut nama, berebut macam-macam ni. Pasal kita dah jadi orang yang terlalu materialistik lah. Itu punca sangat. Jadi kalau kita nak balik semula, kita kena balik kepada rohani lah. Saya tengok rumah apa tu? Tadi. Hasan Nadawi kan? Alah, macam rumah orang kampung kita ya. Kecil, buruk, apa. Tapi maknanya dia hidup. Tak ada masalah bagi dia. Itu betul lah. Tapi kalau kita kecil kita, orang panggil macam cerita dongeng lah.
Dr. Mahfuz Zuhdi. Ya. Boleh tak kita nak kata masalah besar perkembangan dulu dikagumi tetapi kurang dikagumi pada hari ini pada orang Islam, sebab orang Islam dulu ni dia membuka ruang ijtihad tapi orang lain ni dia tutup pintu ijtihad. Agak-agak boleh terima statement tu? Boleh. Nanti dah. Begini. Hmm. Saya nak sambung ni. Masyair punya atirah ni. Ada berjiwa besar tadi. Itu anak saya takut dia kecil hati. Tak betul lah. Tapi anak itulah anak keilmuan dan ya. Dia macam ni. Jiwa besar. Kerana jiwa besar itulah, maka dia melakukan ijtihad. Balik. Okey. Kerana jiwa besar itulah maka dia balik berijtihad. Satu daripada sebab jatuhnya pemikiran Islam kerana para ulama sudah menjadi berjiwa kecil. Tak sanggup nak berijtihad kerana pasal apa? Apalah kita ni. Jadi bila kata apalah kita ni, dia kata sudah siap belaka dah, buat apa lagi? Sedangkan ilmu Tuhan tu dia kata tak orang panggil tak sama besar ku mekudik baru mama uti tu minal ilmi illa qalila, maknanya cari lagi dah. Nak cerita ni jiwa besar ni nak kait dengan ijtihad tadi kan. Saya dari segi pengalaman peribadi Ustaz, masa saya muda tu jauh lebih berjiwa besar pada sekarang. Waktu saya muda dulu cepat maju, tua ni kurang maju dah. Pasal jiwa kecil. Ya. Macam katakan lagi ni. Masa duduk ngaji di Nelapuri. Ya. Dia taman dia cantik apa semua sekali. Ya, saya biasalah lepas biasanya habis pukul 5 saya dah berhenti, dah tak baca buku dah. Saya kata lepas pukul 5 tu waktu kita nak rehat, nak jam dah. Keluarlah di padan tu cantik masa tu Nelapuri tidak sekolah ni sudah diletakkan oleh orang yang tak tahu nak menjaga heritage. Dia lagi orang kata mai kata baru enggak naik bah di Kota Baru baju cari Ustaz. Kata mu ni pakai baju cari apa ketiunya asal kita buka aurat sudah lah. Ya. Tapi sekarang ni kalau pakar tu tak comel sikit. Nak orang kata gini, kata gini. Tu kami tu. Dengan adik-adik saya seorang Fatih. Kedua ni dia kritik saya dulu. Kau kata baju semua. Jawab saya kena, biarlah kalau tak ada orang nak kat aku kena baju cari tu, biarlah aku cari. Jiwa besar. Nah. Maka banyak benda-benda yang kita boleh menembus halangan. Tapi bila ini saya fikir sendiri ni, bila kita sudah banyak benda-benda rutin, fikir tu, fikir ni, takut orang kata tu, takut orang ni, inilah mulalah datang kelemahan kepada diri kita sendiri. Orang yang jadi presiden lah. Masa nak mencapai kemerdekaan, kata Soekarno. Ya. Nah, bagi aku 10 pemuda, aku akan goncang. Dia nak membesarkan jiwa bini dia Fatmawati. Dia kata tangan yang menghayungkan buayan inilah yang akan menggoncang dunia. Besar jiwa Soekarno dah. Nah, dia. Tapi akhirnya bini dia tu siapa? Jepun tu. Tak tahu. Maknanya itu dia. Apa tu? Jadi dia sudah menjurus kepada benda-benda yang rutin sehingga kepimpinan dia ditolak sendiri oleh tentera dia sendiri, dan Soeharto pun ambil alih dengan begitu-begitu je. Terjadi pada Soeharto. Bila dah dia sampai rutin. Sebab itu orang kata masa kita berjuang kita mempunyai jiwa besar. Sebab itu perjuangan kita capai kemenangan. Tetapi bila kita menang, maka jiwa kita itu semakin mengurus. Macam garam. Sebab tu kata orang bijak pandai, memperjuangkan kemerdekaan itu lebih mudah daripada mengisi kemerdekaan.
Bukan kerana mudah susah, kerana pada kamu masa kamu memperjuangkan kemerdekaan itu jiwa kamu besar. Situ duduk. Tapi bila sudah mencapai kemerdekaan itu, maka datanglah kita kata kemanisan kejayaan itu menjadikan kita kecil. Ya, Fikir okey. nak mewah sikit kau. Tak kira tak boleh nak tak kira nak Zon selesa lah ni. nak rumah besar sikit kan tak boleh. Maknanya kita sudah dihimpit oleh rasa kebendaan tu. Jiwa kita jadi kecil. Ya. Kalau pergi lagi sejar Ustaz, biarlah berhenti Ustaz. Tanya Dr. Kamil pula tu. Dr. Kamil tu ada tak tubik dalam ni? Dr. Kamil. Sorang ada tak? Tak apa, ada sahaja. Sorang ada. Bunyi sahaja. Sorang ada tu tak ada. Tak apalah. Tak apa. Tadi Dr. Kamil kata soal persaudaraan. Sebenarnya kita hari ni jadi pecah belah habis. Sebab gapo kan? Apa sebab Sebab kalau kita tengok kita orang Islam bergaduh kadang-kadang faktor parti. Kadang ada lagi faktor aliran mazhab. Itu pun jadi bergaduh teruk juga tu. Kan? Faktor aliran pemikiran. Jadi doktor rasa lagu mana? Kalau itulah punca, dan macam mana nak selesai masalah kita? Doktor ada pandangan tak? Sila doktor. Kita Islam ni dia nak bina karakter ni. Kita kena betul karakter. Ya. Dan karakter ni dia melalui pendidikan. Pendidikan mula daripada rumah. Kalau di sekolah. Karakter atau kita sebut sebagai syakhsiah Islamiah. Kepribadian Islam tu. Nak kena bentuk balik iaitu. Kemudian lebih pada itu saya kata ialah Islam dalam baca mana lah Ghazali mana tu. Zuhud tu. Ada nama Zuhdi tu, Mahmud Zuhdi tu. Dia nak gelar balik, nak balas tak dia tu. Cari baju cari tu. Baju cari tadi. Nak balik Zuhud macam tu. Makna benda tu benda Nabi ajar. Sebab tu saya perhati Nabi dia kata tak ada pakaian khas. Kita ni bila ada jadi ustaz besar ke, jadi profesor ke. Mula nak tunjuk aku untuk guru besar. Dengan serban dia, dengan jubah. Hari Nabi dia kata pakaian biasa. Dia pakaian macam orang ramai je. Maknanya kita nak balik kepada kehidupan zuhud. Hidup yang merendah diri. Pengaruh yang merakyat. Ini kau jadi orang akademik. Di Menara Gading pula. Jadi dah jauh dengan orang ramai ni. Sama juga. Kalau ustaz-ustaz jadi Tok Lebah ni. Dia siapa dengan orang ramai duk yoya. Orang panggil dia kena kopi ke apa dah. Dijemput. Kena ada tikah. Kalau lagi besar kena kapek pula. Kalau lagi besar kapek berwarna lain pula. Sampai mikrofon pun macam tu. Jadi maknanya kita makin jauh dan sifat merendah diri ni perlulah bagi semua orang lah. Daripada atas sampai ke bawah dan kita lebih menghargai orang lain lah. Jadi dia tidak ada riak, tidak ada sombong, tidak ada itu kalau baca kita tahu tak? Sifat mazmumah, sifat mahmudah. Baliklah. Jadi benda-benda ni dah selalu kita nak baca dah. Cuma sekarang ni bagaimana mempraktikkan benda tu dalam amalan harian, ya simple dah. Dia hidup ni simple lah. Dia kata kalau hidup simple ni, pendapatan 1,000, 2,000, 3,000 pun cukup dah. Kita tak habis tu benda lain. Makan sepinggan je, 3 pinggan sehari. 6 pinggan sehari, kalau dia 2 orang, 6 pinggan sehari. Kali dengan 30 pinggan lah. Sepinggan. Bila ni gaji 20,000 tak cukup. Rasuah pula. Hari ni saya dengar orang tu rasuah kan. 100 juta dia bagi kepada syarikat. Dia sendiri ambil komisi 8 juta. CEO bank. Jadi rasuah pun 8 juta. Apa dia bagi kepada orang tu 400 juta. Jadi ini sudah keluar dari semua apa yang kita bincang ni. Sebab tu saya kali-kali guru juga. Dengan sistem pendidikan kita dan sebagainya. Dengan kemampuan guru-guru mendidik anak murid. Kemampuan ibu bapa mendidik anak-anak. Jadi situ. Dia kena balik kepada tadilah. Ibu bapa, institusi masyarakat, sekolah, masjid. Dia semua orang bertanggungjawab lah. Nak balik. Nak ganti Nabi tu. Nabi tak ada sekarang ni.
Nabi tu orang jumpa Nabi tu. Nabi ni kita semua tahu lah. Orang jumpa Nabi ni kalau tak jumpa seminggu pun. Rindu sangat. Tak boleh tak jumpa lagi. Kita lah ni. Mak saudara, pak saudara. Tak jumpa setahun tak apa. Kalau kita tak telefon lah. Dok lah. Padahal apa sen harganya telefon tu. Tapi kita hati tu jauh sangat. Wakulu bersyata. Kamu tengok nepok ni bergadik molek. Dua yang bergadiknya dalam ni wakulu bersyata. Bala. Belum betul lah. Adik-beradik harta pesaka, adik-beradik berubuk. Harta dah dapat dah. Bezanya jauh ni jalan yang dekat dengan jalan. Tu pun tak sama masalah. Tu. Adik boleh bala, dengan sepak boleh bala. Yang orang lain lagi lah tunjuk kedebeknya. Betul lah. Nyakit dia saya rasa lah wallah. Tu kadang-kadang duk dengar apa anak sampai mok sebab hatu satu. Tu rasa tak comel banyak. Kadang mikir dah. Dr. Mahmud Zuhdi, di sini ada komen. Bintu Tahir. Assalamualaikum Prof, Doktor dan Ustaz. Maaf saya nak bertanya, macam mana kalau bagi orang-orang awam, orang-orang kampung macam saya, nak mempunyai jiwa yang besar? Macam mana orang kampung nak jadi jiwa besar? Menarik soalan dia ni. Dia minta cara. Aduh. Dia jiwa besar ni tidak mesti orang bandar, orang kampung sama. Ya, kita duduk di kampung, kita boleh ada jiwa besar, ada boleh jiwa kecil. Betul. Orang duduk di bandar, orang tinggi, orang duduk dan sebagainya. Nantilah saya kalau nak royak begini takut payah nak faham kan. Saya bagi contoh lah. Mudah sikit. Contoh orang duduk Kuala Lumpur dulu. Saya ambil satu figura lah ni, figura. Mula saya tak faham tu. 5 bulan lepas saya tak faham figura atau apa rupanya figura ni. Orang Indonesia punya sebut. Satu figura. Profesor Ahmad Ibrahim. Profesor Ahmad Ibrahim ni seorang yang sangat dihormati di Malaysia. UIA dulu lah. Sekarang ini undang-undang Islam tidak lagi dihormati di Malaysia kerana tidak ada orang yang mewarisi karakter macam Profesor Ahmad Ibrahim. I see. Okay. Jadi dia ni seorang yang sangat dia kebolehan tu ramai kebolehan macam dia. Tetapi jiwa besar. Jiwa besar dia tu yang orang tidak ada. Ustaz. Profesor yang dihormati lagi apa-apa semua sekali. Ini cerita dia ni. Satu masa tu dia naik kapal terbang dengan apa ni, dengan apa penyanyi anak murid dia tu hok undang-undang tu, hok mati sakit apa sakit pelik-pelik tu. Nama penyanyi siapa tak ingat. Sudirman. 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 Betul lah duduk sekali Sudirman nak pergi Singapura. Jadi okeylah Sudirman nak pergi nyanyi. Dia nak pergi bagi bertekad. Dah balik tu sekali pula lah. Biasalah bila kita booking tiket kan. Sekali betul. Dia kata macam mana. Jadi tiba-tiba dah berbual tu tubik cerita. Aku dapat berapa, aku dapat berapa. Sudirman kata dia dapat 30,000 satu show. Masa tu. Masa tu. Dia kata, banyaknya duitmu. Aku dapat 300 ya. Kata Prof. Dia ulang macam mana? Aku ni duduk pada tempat yang salah ke ataupun macam mana? Itu hati tidaklah rasa nak berdeki ke mana. Maknanya tak apalah aku dapat 300 pun kerana aku duduk berada pada tempat yang salah. Maknanya tempat yang tidak cari duit. Maka itu besar jiwa dia. Selama hidup dia, saya pun heran juga macam mana Prof Ahmad ni sekali baju kod. Dia ada 2 helai baju kod. Saya tak nak contohlah aulia tu, as-solihin tu apa semua sekali kan. 2 helai. Satu hari-hari, satu lagi tu hok jangok sikit. Nak jaga hati orang dah. 2 helai Ustaz. Kalau orang itu dia cerita, kata saya ni dia bila dah
dah kita ada kedudukan sikit, dia jiwa kita makin kecil. Tapi Mak Ibrahim tak turun. Dia tak turun. Dia seorang berjiwa besar. Satu hari tu, dia letih-letih. Letih-letih. Dia dah buat kerja di Langkawi ni. Dia kata, mari 3-4 orang lah. Saya, Datuk Munir, 3-4 orang. Dia kata, mari kita berjalan-jalan. Letih ni. Jalan ke mana, Prof? Mari kita lalu ke tepi-tepi kolam tu. Saya kata, saya ni mulut celupa. Kolam tu, boya ramah, Prof. Pakai spanduk saja, boya-boya pakai spanduk tu. Orang putih kan duduk mandi kat kolam di Berjaya Resort lah masa tu kan. Ya. Kerja IK yang sponsornya. Dia kata apa-apanya. Lalu kot tu tak saya tengok ke dia sudah lah. Dia kata gitu. Mentaliti dia, tahu tak? Mentaliti dia. Ya. Mana dia tidak rasa terganggu, dia tidak rasa apa semua sekali. Ya. Satu hari tu dia sebagai ketua. Kita ikut dia lah. Mesyuarat dia pergi dulu. Kita pergi, kita sampai dia dah ada. Dia tak marah pun. Dia akhir dia kata satu hari dia muka mesyuarat. Dia kata siapa dia dah siap dah. Punya malu lah kita nak jawab muka tak siap. Kata saya alhamdulillah dah siap. Jadi ketua siap dulu. Dia pun tak marah ke orang. Jadi ini ceritanya orang-orang yang berjiwa besar. Jadi kalau kita orang duduk di kampung pun, orang duduk di kampung pun lebih senang berjiwa besar daripada orang lain. Orang panggil jangan duduk gapo tu, jangan duduk berkira sangat. Bila tidak berkira sangat, tak ada masalah lah. Tak ada kenderaan baru apa, tak ada apa semua. Jadi kita terus berjalan-berjalan. Jadi saya nasihat kepada Tuan Haji kita yang tanya tu, duduk di kampung boleh menjadi seorang jiwa yang besar bila kita tidak berkira sangat. Tidak berkira Sebab tu kata Nabi, sabda Nabi, dia kata iman seorang Badawi itu lebih hebat daripada iman orang yang hadari. Badawi, kan orang kampung, dia kata dia punya kekuatan tentang iman. Orang yang iman yang paling kuat ialah Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dia kata kalau aku bandingkan iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk Mekah, besar iman Abu Bakar lagi. Betul. Tetapi Nabi pun kata orang-orang hadari itu nak banding dengan orang Badawi. Orang Badawi iman dia. Sebab kuat juga. Dia simple. Tidak tanya benda-benda. Dia ajak makan gula di rumah bolehlah. Cukuplah. Tak payah nak kata. Lauk ke apa? Sedap tak sedap? Berapa orang jepuk? Tak kira lah berapa orang. Gila dia. Allah. Tok kenali orang cerita kan. Besar tidak besar jiwa. Tok kenali. Bila dia sakit kecil manis, kaki dia tu kena makan ulat. Bila ulat tu jatuh, dia ambil ulat tu letak kaki dia. Balik. Dia kata, tak siap. Ni dah rezeki dia nak macam mana? Benar? Kita kena litah sikit lari. Nampak. Semua sekali. Dan kita ni ada orang ada kedudukan sikit kat kampung. Jadi anda ada kedudukan ke, tak ada kedudukan ke. Sebab tu dalam semaya kita diajar supaya berjiwa besar. Siapa pun kita, orang lain ada hak untuk duduk depan. Ada? Jangan terasa hati. Orang duduk depan. Saya ada juga terasa hati kadang-kadang. Orang gicuih minyak atar. Jadi kita ni tak lihat minyak atar-atar ni benda bau sedap. Dia bayar atar hajar aswak tu puasa nak pening. Betul-betul. Dah, bagi dia itu sunat. Tapi kita tak marah lah. Jadi benda macam ni. Jadi kita ambil cuba fikir bila pergi semaya Jumaat. Sampai kepada kata Imam Malik kepada Harun al-Rashid. Harun al-Rashid kata, Imam Malik, tolong ajar anak aku 2 orang ni. Ni bakal khalifah 2 orang ni, Amin dan Makmun. Tak apalah, okeylah. Apabila mu nak mari di istana, dia kata al-ilmu yu'ta. Ilmu itu dicari, bukan mencari pelajar. Punya jiwa besar.
Ini khalifah ni. Kita nak semua raja ketar gini takut salah. Akhirnya semua gini. Semua gini. Tak takut salah. Kita sebab kita jiwa kecil kan. Jadi dengan khalifah dia kata gitu. Okeylah khalifah pun berjiwa besar juga sebab tu dia boleh jadi khalifah yang termasyhur. Betul. Harun kata okeylah lagu tu lah. Kalau macam tu, kalau macam mana? Dia kata dua tu biar mari cari aku di masjid. Fi majlisihi fi Masjidil Kufah. Dan fi Masjidil Madinah. Pergi Malik di Madinah. Pergi. Harun Rashid kata lah, biar budak-budak dua ni pergilah amir makmum. Tapi dia kata lagi, bisyarti alla yatakhatta riqaban nas. Bila dia makan lewat, duduk patuh lah. Patuh. Janganlah pula kita bila orang besar ni dia kuih tu lakoh apa bau orang kuih di Masjidil Haram pun jadi macam tu nak. Kuih tu lakoh kita nak depan. Pasal aku ni orang besar. Jadi di masjid tu misalnya aku orang besar kena duduk depan. Kalau kita orang berjiwa besar dalam jemaah macam tu, duduk belakang tu lebih. Tapi aula lagi. Saya nak cerita soal lagi. Orang ceritalah. Tu Saleh Habib. Masyhur. Kadang-kadang dia pergi melepak situ je. Dia pergi di mana dia sapa tu, dia semaya situ. Cerita lah. Biarlah cerita panjang-panjang ni. Tu saya semula nostalgia. Saya pun lama dengan dia tu. Jadi maknanya kita duduk di kampung tadi, bila kita ada qanaah cukup. Bukan cukup tu maknanya tak nak cari lebih. Setakat itu bagi kat saya cukup dan saya berbahagia dengan apa yang ada. Saya berusaha mencari lebih kalau Tuhan bagi. Ya ja'alahu makhraja. Tapi tak ada lebih, tak ada cukup dengan apa. Maka jiwa kita tak ada nak deki kat orang, tak ada nak marah kat orang, tak ada nak kecil hati, tak ada nak marah bersemua. Panjang kat tu dulu. Jadi anak sedap ayat kata tidak berkira sangat tu dalam hidup. Betul. Tu okey dia lah. Betul. Tapi dalam bahasa Kelantan Ustaz, tidak berkira dalam bahasa Kelantan tu. Dalam bahasa Selangor tidak berkira lain, orang apa kita ambil itu tidak berkira juga. Tak berkira ni gahar belaka. Jadi kita masih tak berkira lah. Mudah berkira macam tu. Ya, adin yusra macam tu kami kata tadi lah. Dia pasal bila Prof duk sebut lagu tu, teringat kadang-kadang orang jadi payah jodoh ni sebab berkira tu lah. Tu jadi payah jodoh tu. Ada tu cerita. Sebab ada cerita Ustaz. Kita kena bawa live satu lagi tajuk payah menikah pula akan datang. Boleh. Okey, mungkin Dr. Kamil. Ini masalah besar Dr. Kamil. Kita nampak antara problem besar yang berlaku pada umat hari ini yang nak pergi kepada kemajuan lebih maju daripada umat dulu. Kita kena berani berfikir, berani berijtihad macam Dr. Prof. Mahmud Zudi sebut tadi. Cuma masalah kita ni kalau ada hak jadi berani sikit, berjiwa besar tadi, ada berani berijtihad, bawa pandangan baru, orang itu dah liberal pula. Lagu mana tak Dr. Kamil? Sebab itulah kita kena mula daripada istilah dah buat asas. Satu kena betul akidah tu. Jadi kadang-kadang akidah dia tak betul dah. Jadi dia bagi makna kemajuan tu pun betul tak betul tahu lagi. Sebenarnya dalam bidang pemikiran Islam ni, kalau saya kumpul ada 10 istilah-istilah yang disalahfahami lah. Macam kita kata kemajuan. Kalau kata kemajuan barat ni, majulah. Tapi sebenarnya kemajuan tu, Nabi dia lebih maju pada orang barat lah ni. Padahal Utah je. Umar, Abu Bakar tu, Utah je masa tu. Dia bagaimana Nabi sendiri tu. Lebih maju pada barat lah ni. Dia nak kena betul tu. Sebab tu akidah ni kena berasas kepada ilmu yang betul. Jadi sekarang ni kita ni duk sombak ilmu, sombak anak-anak kita, cucu kita. Kadang-kadang betul ke tak betul kita kena check juga. Sebab dia berdasar kepada perspektif guru tu. Kalau guru tinggi tu dah sesat, bagaimana pakai dia syekh lah yukti. Betul. Lagi menyesatkan. Sebab tu apa? Tak ada lepas tangan. Nenek lepas tangan anak cucu ni walaupun dia belajar tinggi, masuk universiti swasta ke, masuk universiti awal ke,
kita kena cek juga. Tanggungjawab ibu bapa sekali masalah ibu bapa. Dia suruh dia tadika lagi, suruh ke sekolah rendah, sekolah menengah, universiti ikut mula. Tu anak jadi setel, jadi iblis, jadi jin tu. Jadi kita ada pula kesedaran, keinsafan, agama dan sibiknya. Kita duduk macam-macam lah sekarang ni. Salah guna komputer, salah guna internet macam-macam. Kerana tidak ada keinsafan, tak ada kepahaman yang betul. Terhadap benda-benda semasa dan sebagainya. Kemudian ada istilah satu lagi, dia ada semangat jihad. Kita lah ni anak-anak cara dah mu nak jihad ke, nak jahat ke. Penting yang mu ni ambil mengaji dulu. Dapat kerja gaji besar, pakat tinggi. Ibu apa pun. Zaman dulu, orang nak minta anak tanya. Habis Quran ke, mengaji berapa. Lah ni, apa mana kerja berapa. Profesional pada gaji berapa. Jadi benda-benda tu benda yang merosakkan. Ya kita rasa kita hebat. Tapi itulah yang telah merosakkan kita. Akhir kita jadi, tak adalah, beku. Beku. Bila kita beku, ada orang jenis otak cair sikit. Kita kata menyewi dah. Kita kata dah libra dah. Padahal hari bukan libra. Kita beku. Ya kita beku ni, kita tengok orang yang boleh cerdik sikit, boleh mikir sikit, ada otak sikit. Kita kata menyewi dah. Jadi, tak nak tuduh orang dah. Setiap hari kita kena lebih bersikap positif lah. Menghindari permusuhan tak perlu. Ni nak jadi AJK masjid pun bermusuh, nak jadi nazir masjid pun bermusuh, jadi TM Datuk Bila pun bermusuh, apa lagi kerja-kerja lain. Tokoh politik, buruk ekonomi, buruk projek, macam-macam lagi teruk. Jadi benda-benda yang begini lah, yang telah merosakkan kita dan akhir saya nak sebut gaya hidup yang sederhana, nak balik tadi lah. Saya kita kahwin dalam zaman saya tu. Mas kahwin baru 500, 1,000, 2,000 paling mahal dah. Malah ni 20,000, 30,000. Somak lah. Tak kau mabuk tu. Jadi ceritanya, benar ni, anak di imam lagu tu, anak di Milam lagu tu, anak ustaz lagu tu. Apa nak dan Nabi kata cincin besi pun tak apa tu. Bukan nak buat cincin besi. Jangan Nabi tekan sarung pada baca ayat Quran pada. Tapi sekarang ni selagi kita ubah, tokoh-tokoh masyarakat tak berubah. Menteri-menteri kita boleh tidur tunjuk macam-macam tu. Habis 100,000 dan TV pun siah tu lah. Tak ada siah apa ni, zuhud tak ada. Akhirnya masyarakat ni jadi cerita dongeng balik lah. Sebab tu kita kena balik kepada semangat berkorban. Korban tu saya nak sebut kepada orang ramai lah. Ni bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah dalam Islam ni, korban sepatutnya wajib. Taklah fardu. Tapi sepatutnya wajib. Macam kita dapat akikah, kena akikah anak, dapat. Tapi orang kita sekarang ni korban tu. Lebar lah kalau kaput tu banyak sikit. Kalau di sini pun, sebuah masjid tu 20 ekor. Tapi ramai orang tak korban. Padahal korban satu ibadat yang paling mudah. Tapi dia kena rancang lah. Bulan-bulan ada sofa, sipir, RM50. Kena korban. Tapi orang kita, korban dia kira lebar benar lah. Macam orang dulu. Puasa sunat Islam, puasa sunat Qaumi. Payah nak cari orang puasa sunat lah ni. Orang jadi dulu, orang kapur. Biasa ya benda tu. Sebab itulah. Saya rasa nak jadi satu bangsa yang dikagumi balik kepada benda-benda asas mula lah. Kita ni duk buat bangunan tinggi-tinggi, akhirnya orang gelandang ramai lagi. Tak boleh nak boleh. Tak ada saya terima surat daripada UM. Ustaz Faisal buat makanan bukan puasa 500 orang sehari. 2,500 sehari. Maknanya sekarang ni budak universiti nak buka puasa buat ya. Tapi orang mewah juga. Ada. Orang mewah tu tamah pun nak tamah tu. Tamah ada taka, seria, ira, mahal-mahal. Jadi akhirnya tergelap begitu lah. Jadi kita nak kena balik kepada benda asas, benda basic. Jadi, yalah hebat-hebat nak fikir juga. Tapi biar kena ada tepat lah. Allah. Tu, duk ingat bila Dr. Kamil duk ingat, duk royak begitu tu. Duk teringat perkataan Bapak Nasir Indonesia. Dia pernah sebut, jangan ada yang, jangan ketika yang meningkat, ada yang menjatuhkan. Dia kata gitu. Dia imbang dua-dua lah.
hak dunia pun kita ambil, hak akhirat pun kita kena usaha sama biar naik. Baru jadi molek lah gitu. Ni sini ni ada dua sini. Jadi kita ni pun sebenarnya dah sejam sebenarnya. Cuma ana ingat ana bagi soalan ni dah sekali penutup untuk Dr. Masudi. Lepas ni nanti soalan dan penutup untuk Dr. Kamil juga. Soalan dia daripada Dunia Lena. Dia punya nickname dia. Dunia Lena. Menarik juga nama nickname dia ni. Dia kata pemimpin Islam dahulu menerapkan undang-undang bersumberkan wahyu. Hari ini sistem pemerintahan warisan Barat Yunani menjadi anutan. Soalan. Idea nasionalisme menjadikan wilayah Islam berpecah-pecah kepada 50 lebih wilayah Islam. Mohon pencerahan. Ni bagi pada Dr. Mahmud Zudi. Lepas tu minta penutup sekali. Sila Doktor. Ya. Dia macam ni lah. Kita anggaplah bahawa semua orang Islam dalam negara kita ini nak pada apa yang nama apa dia tadi? Dunia Lena. Dunia Lena. Nickname dia. Tidur macam, dunia macam tidur. Dunia Lena nak tadi maknanya jangan prejudis kepada orang Islam. Okey. Tapi penyakitnya ada ramai juga orang prejudis. Masa dia ni berjuang Islam, orang lain tak berjuang Islam. Tu payah tu. Ya. Jadi antara orang yang dikritik ialah Profesor tadilah. Profesor Ahmad Ibrahim. Dia dikritik kerana Ahmad Ibrahim tidak membantu untuk melaksanakan hudud dalam negara kita ini. Ya. Ahmad Ibrahim cerita sendiri. Dia nak tolong, tetapi bila dia hadir sekali dua kali, dia tak nampak cara berfikir yang duk nak buat tu betul. Besar jiwa dia. Dia kata, saya pun ada benda-benda lain yang sibuk apa semua sekali. Maka dia tarik diri daripada apa tu lah. Tarik diri daripada tu. Maka dengan cara yang manis lah. Sopan lah. Tetapi kemudian yang puak-puak ni pula kritik dia. Apa yang perlu duk buat tu remeh. Kita nak buat hak besar ni. Dia kata beginilah. Sementara awak buat hak besar awak tu selesai, bagilah saya buat yang remeh-remeh dulu. Itu. Ada tak? Jadi masalah sekarangnya, orang Islam seluruh dunia ni cintakan Islam, nak buat Islam maju. Tetapi apakan daya kalau kail panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Tak? Katakanlah pertama sekali nak mengembalikan sistem khalifah. Contohnya. Nak kembali macam mana? Tak erak. Satu masa, saya hidup berjalan dengan seorang daripada South Africa di Istanbul. Dia kata, Mamu, aku nak bagi pandangan. Pasal? Pandangan apa? Ni bawah ni dah. Bawah hak Presiden bagus dah. Dia kata orang Turki tak sesuai nak jadi sebahagian pada Europe. Lebih baik Kuala Lumpur pada Turki. Sebab Mamu tengoklah. Mana orang boleh cakap Inggeris di apa tu? Di Turki. Istanbul ni. Tak ada. Tidak macam di Kuala Lumpur. Maknanya dari segitu menginternasionalkan diri kita. Menginternasionalkan diri kita sebagai satu syarat daripada kita nak mengemukakan idea-idea besar untuk kita dan agama kita. Pada hari Brunei mengisytiharkan pelaksanaan hudud di Brunei, saya ada di sana. Saya dijemput sana, pergilah. Saya mewakili gerakan hak asasi manusia, human rights di sini di KL. Bagi sikit-sikit. Malam tu juga Oxford University menarik degree honorary degree daripada Tuanku Sultan. Kita tengok. Jadi kalau silap langkah, maknanya mana kesan negatif tu terlampau besar kepada kita. Jadi kita kena faham betul-betul. Mak Ibrahim kata, bagilah peluang kepada saya buat yang kecil-kecil dulu sementara anda mencapai cita-cita besar anda. Itu satu pengajaran yang besar. Jadi oleh kerana itu, kita sudah membina sebuah tamadun apabila
kerajaan Turki Osmaniyah yang terakhir jatuh, apa kata Mok kepada apa tu raja yang memerintah? Bila dia lari pergi Spain, kejatuhan Spain, kan? Lari duduk atas bukit duduk menangis. Dia kata, kamu menangislah sebagai seorang perempuan. Maknanya kejatuhan kita amat teruk. Maka kita terpaksa menerima negara bangsa. Dan negara bangsa ni bukan sebagai satu bentuk yang diterima oleh Islam, negara khalifah. Tetapi daripada mula-mula kejatuhan kita, katalah lepas Perang Dunia yang kedua, tidakkah kita merasakan bahawa Islam kebangkitan semula itu cukup kuat, tetapi kita dalam kita tak terasa. Tahun 60-an. Tahun 60-an ni saya selalu duduk bertanding ke Kuala Lumpur, bertanding apa semua sekali tu. Atas kereta api tu, tak ada tempat nak semayang ke apa, tak ada. Sekarang ni airport di Bangkok pun besar daripada surau di Kuala Lumpur. Mana kebangkitan Islam tu berasaskan kepada pendidikan. Jamaluddin Al-Afghani dianggap oleh Imam Muhammad Abduh sebagai gagal kerana menggunakan pendekatan kasar. Maka dia kata saya nak reform pendidikan. Jadi kalau masa tu Ustaz, kita ada lagi saya cerita lagi apa semua sekali. Benda-benda yang macam ni. InsyaAllah dengan kesabaran kita dan objektivism kita, dengan berjiwa besar apa semua sekali, Tuhan nak bagi kepada kita setakat ni, kita terimalah. InsyaAllah la in syakartum la azidannakum. Jangan pertikaikan orang lain. Kuatkan diri sendiri dan kita menjadi leader. Tak boleh jadi seorang leader menjadi secara kolektif. Kullukum ra'. Itulah. Simpul teruslah. Okey. Benda simpul dah. Okey, simpul dah tu. Simpul dah. Dr. Kamil, tadi ada soalan last sekali lah. Maizek. Dia punya Maizek nama dia ni. Salam Tuan Prof. Apa pandangan Tuan akhir-akhir ini kecenderungan pemimpin kita dalam mentadbir urus keperluan rakyat yang dilihat amat tak prihatin, menekan tiada keseragaman sedangkan mereka ini orang Islam. Macam mana komen Dr. Kamil? Sekali penutup sekali Doktor. Sila Doktor. Kita ambil Quran lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nak jalan cara berfikir Datuk Mut ni. Mana masing-masing orang usaha setakat dia mampu lah. Okey. Dia bagi anak lah. Sekarang ni benar penting sekali kita melahirkan model-model semasa. Ada Datuk Mut tulis cerita apa ni Profesor Ibrahim. Profesor Ibrahim tu tak ingat saya dia ni bekas jadi pendakwa raya di Singapura. Dia lalai akademik Indonesia. Tu salah abah tu ketua hakim negara. Orang politik saya tengok sekarang ni jarang orang kata orang mudah lah. Mudah tu guna Aziz katalah. Walaupun mungkin ada kelemahan dia, tapi tu satu daripada model yang jarang orang kutuk lah. Maknanya semuanya orang kata untuk rajin lah dia buat tak apa. Tu apa buat lebar pula. Kemudian orang tu biasa macam Program Hassan pun. Jadi anak ni tugas kita memperbanyakkan apa disebut tu model-model semasa tu. Model-model semasa yang berikut. Memang baca ada Nabi tu jauh sangat, baca sahabat jauh sangat, baca pun para mujadid. Macam mana nak sebut tadi lah. Bila Ustaz kata, Datuk Mu kata yang ada Afghani tu, saya yang ada Afghani pun dia main plan dia. Yang ada Afghani tu, orang kata dia ni macam orang lain duduk tidur, belakang dia ni macam muazzin bila bangun azan subuh. Dia tu lah. Bangsa Timur bangun, orang Islam bangun, dia hasil pada azan dia tu lah. Pakat merdeka daripada Algeria sampailah ke Indonesia. Dia termasuk negeri-negeri yang bukan Islam. Maknanya dia main peran ramai dia. Mari Abduh mengisi pula bab pendidikan. Tapi Abduh sendiri tengok macam juga orang kata macam-macam. Masing-masing orang tu. Yang ada Afghani ada peran dia. Abduh ada peran dia. Iqbal ada peran dia. Zulkifli Muhammad ada peran. Masing-masing ada peran dia. Kita pakat puji lah. Tapi bukanlah puji semata-mata nak puji. Dan kita tak nak mengeji. Jadi kita kata maknanya kita letaklah orang itu pada tempatnya. Sebab itulah Nabi itu beri kepada kita wasatiyah tu sifat adil yang betul-betul adil. Jadi sebab itulah bila masing-masing orang itu jaga diri masing-masing dan menyokong orang lain,
Tapi kalau puak-puak baik-baik dia pakai senyap belakang, orang kata orang jahat pula berpeneknya. Ya sebab itulah orang baik tu pun kena timbul dalam masyarakat supaya ada imbang antara baik dengan jahat. Kita nak kalau semua orang baik, tak juga. Sebab jahat yang baik ni dia akan bertemu. Daripada zaman Musa dengan Fir'aun, pada zaman Nabi Muhammad Abu Lahab, sampai sekarang kita tak kiamat pun akan ada. Cuma kita nak pilih di mana. Kita nak pilih kita ni, nak duduk kumpulan Abu Lahab ke, atau kumpulan Nabi Muhammad. Kumpulan Fir'aun ke, atau kumpulan Qarun ke, atau kumpulan Nabi Musa. Ya. Walaupun tak ada macam-macam, tapi kalau bila buka kemah, tak buka kemah mana kita. Aduh, menarik juga kita bincang ni, banyak perkara sebenar nak rukai lah apalah. Cuma nampaknya kita akan datang ni ada satu tajuk mungkin kita nak bincang akan datang. Mungkin tajuk tentang mudahkan perkahwinan ke macam mana. Okey, daripada perbincangan kita hari ni, Ana boleh simpulkan beberapa perkara lah. Antaranya Ana teringat firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata umat dulu dia buat dah kerja dia. Jadi kita ni kena buat kerja kita pula. Dan kita tidak dipertanggungjawabkan dengan apa yang mereka buat dulu. Mereka buat tu pahala lah, kita ni nak cari pahala cara kita pula. Tak? Itu satu. Yang keduanya daripada perbincangan kita ni, antara yang Ana boleh point kan, yang kita boleh simpulkan daripada segala perbincangan. Yang pertamanya, kita ni jangan terlalu tengok kepada format, kita perlu tengok amat besar daripada sudut isi. Itu satu. Yang keduanya, kita perlu ada collective leadership untuk iaitu mengembangkan semangat mesyuarat untuk mengembangkan pemikiran umat Islam, untuk umat Islam dikagumi pada hari ini berbanding yang dulu. Dua. Yang ketiganya, bila konsep tajdid itu amat penting. Tapi tajdid dalam pemaknaan, macam mana kita nak tatbik apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran, fatwa ulama dulu sesuai dengan waqi'i moden. Tiga. Yang keempatnya, kita perlu ada berjiwa besar. Kita perlu berjiwa besar. Tak kira orang kampung, kau orang bandar kan, kena berjiwa besar. Jadi antaranya adalah kita mesti berani berijtihad, meraihkan orang dan sebagainya. Yang seterusnya, kita perlu ada sikap, perlu meraihkan orang lain untuk nak elak perbalahan umat. Kita kena ada juga menghargai pihak lain. Jangan nak rasa kita seorang yang pandai. Kan? Jadi orang lain pun bijak juga. Jadi kita kena raihkan semua itu. Lepas tu yang seterusnya, kita mesti tidak berkira sangat dalam hidup ni. Jangan terlalu menyusahkan sangat. Ada benda tu kita boleh raih je lah. Gitu. Dan perlu ada keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam kehidupan kita supaya kita membina, jangan ada yang menjatuhkan. Dan terakhirnya, anda nampak poin yang kita boleh kemukakan pada hari ini, kita perlu wujudkan model-model semasa untuk zaman sekarang. Macam Dr. Kamil cakap tadi tak, nak sebut Nabi tu jauh, tapi kita ada model-model semasa yang kita boleh ambil teladan untuk kemajuan umat, untuk umat ini menjadi hebat lah. Itu anda rasa poin-poin yang anda boleh simpulkan daripada apa yang kita bincang pada petang ni lah, insyaAllah. Anda rasa pun disetujui lah daripada dua pihak, Dr. Mauzudi dengan Dr. Kamil. Dan anda rasa mungkin sekadar tu dulu perbincangan dan wacana kita pada petang ni. Mudah-mudahan kita boleh dapat manfaat dan kita berfikir dan cuba kita membangun umat ini supaya umat kita dikagumi kepada seluruh dunia. Dan mungkin sekadar dulu perbincangan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.